Okay. InsyaAllah saya yakin dengan usaha, bila awak usaha, insyaAllah Allah akan bagi awak. Cepat, lambat, Allah akan bagi. Okay, so kita akan teruskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Aikal, hari ni saya nak suruh Syed lah baca doa. Syed, baca doa Syed. Okey, cikgu boleh. Okay, okay. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم افتح علينا بنور آمين. هدايتك يا الله برحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Amin. والحمد لله Amin. رب العالمين. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay. Cek Okay, so kita akan teruskan. Sekejap ya. Alamak, lupa padam yang ni tadi. Mana tadi? Dah keluarkan. Okay ni. Okay, so tajuk koordinat. Okay, geometri koordinat. So saya akan, kita akan recall balik semua yang berkaitan dengan topik ni sebelum saya bagi soalan. Sebab kalau ikut kat sini, saya terus fokus pada bentuk soalan kertas 2. Okay, sekejap Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak Okay. Oh, sekejap. Inilah dia bila saya buat slideshow, saya tak boleh ambil orang. So, nanti dululah. Okay, dah masuk. Okay, saya tak payah buat slideshow dulu. Nanti kalau tak orang nak masuk, saya kena keluar pula susah. Okay, ini. So, sebelum saya teruskan pada soalan, saya akan bagi dulu pada kamu. Okay, kita buat sikit ulang kaji untuk tajuk ini. Okay, tajuk ni kamu dah tahu dah. Kita akan cari, kita akan cari dia punya... ya Allah Akbar, subhanallah, titik tengah, midpoint. Lepas tu awak akan cari titik di antara dua titik, okey, dengan ratio diberi. Okey, kamu akan belajar, yang kamu belajar dalam tajuk ini adalah locus, persamaan locus. Then you cari distance between 2 point, jarak antara dua titik. Kemudian you cari area. Itu je yang kamu belajar, dan dia sebenarnya macam matematik. Bezanya matematik cuma belajar pasal parallel line, iaitu dua garis yang selari. Bila dua garis selari, maka kita akan kata kat sini you punya M1 gradient yang pertama akan sama dengan gradient yang kedua. Ini yang dikatakan selari. M1 equals to M2. Okay, tetapi kalau dia dalam mathematics dia tambah sedikit, iaitu you ada perpendicular. Perpendicular iaitu berserenjang. Apa maksudnya? Kat sini M1, this one is your M2, iaitu dia punya gradient M1 times M2 equals to -1. So dekat sini, apa maksud M1 sama dengan M2? So kalau gradient yang pertama 2, okay, M1-nya 2, maka M2 juga akan dapat 2. Tapi kalau dia dua garis yang perpendicular, berserenjang, kalau M1 dia kata kat sini, okay, M1 -1/3. Okay, so you punya M2 nak mudah, dia sebenarnya you kena darab. M1, M2 equals to -1. Tapi nak mudah, you tengok -1/3, you terbalikkan, dia jadi 3/1 ataupun 3. Dia positif, satu lagi, kalau dia negatif, satu lagi positif. Okay, contoh M1 equals to 4/3. So M2 akan jadi apa? Apa itu? Kalau M1 dia 4/3, M2-nya berapa? M2 3/4. Ya, negatif 3/4. Dia satu positif, satu negatif. Sebab dia perpendicular. Dia dia bukan menungkak arus, tapi dia terus tak sama haluan. Menungkak arus tu cuma seorang ke kanan, seorang ke kiri. Ini tak, seorang ke utara, seorang ke timur. Macam tu. Jadi berbeza. Okey, itu perpendicular. Jadi, ataupun serenjang. Dan satu lagi, kalau dia tak sebut perpendicular atau serenjang, kamu akan nampak dia punya intersection point, dia akan buat lambang 90 darjah. Menunjukkan dia adalah bersilang pada sudut 90 darjah. So, itu adalah perpendicular atau serenjang. Okey, jadi dalam tajuk ini seperti biasa kamu akan buat persamaan. Walaupun dalam apa
syllabus, you ada dalam intercept form, you ada dalam gradient form. Jadi yang kita sebenarnya dalam peperiksaan tak pernah pun soalan right to general form ke gradient form ke, tak pernah. Cuma yang ada dalam intercept form. Apa dia intercept form? Contoh macam ni, ini graf awak, sini saya kata 3, sini saya kata 8. Okey, kalau soalan tak bagi tahu apa-apa, let's say lah this one is your PQ. Dia kata find the equation of PQ. Kalau dia nak PQ, terus saja you cari dia punya gradient. So your gradient equals to negative. Formula gradient saya harap kamu semua dah okey. Okey, saya tak perlu tekankan sebab formula itu ada dalam maths. So bila dia bagi dalam intercept form, dia bagi dalam paksi X and paksi Y punya persilangan, apa yang perlu kejap ya. Apa yang perlu kamu tahu adalah mencari kecerunan, gradient. Di mana formula dia adalah negatif Y intercept over X intercept. Jadi, you dapat itu adalah gradient. So, persamaan dia akan jadi Y sama dengan negatif 3/8X tambah C. Macam mana nak cari C? C is your Y intercept. So, tengok saja C kita di sini adalah 3. So, ini yang dipanggil gradient form dalam bentuk kecerunan. Tapi kalau dia general form, dia equals to 0. Iaitu dia tak akan ada pecahan. So, you akan dapat 8Y. Okay, sama dengan negatif 3X tambah 24. Ataupun 8Y. Kat sini bila dia kata dalam general form, you mesti buat sama dengan kosong. So, bila sama dengan kosong, maksudnya kita kena susun balik. Susun balik 8Y tambah 3X tolak 24 sama dengan kosong. Ini yang dikatakan general form, bentuk am. Okey, yang atas ni tadi yang saya letak dalam bracket ni yang asal, ini adalah dalam gradient form. Tapi soalan dia kalau ada tanya pun, dia kata right to intercept form. Bentuk pintasan. So, macam mana? Iaitu, you tengok persamaan yang ada di sini. Saya akan tuliskan 8Y tambah 3X. You punya C campak sebelah kanan. Macam tu. Lepas tu, your C must be equals to 1. Intercept form is X over A plus Y over B equals to 1. Ini yang penting. Jadi macam mana nak jadi 1? So you divide by 24, bahagi dengan 24, bahagi dengan 24. So sini 3, sini 8. So you dapat persamaan dia Y per 3 tambah X per 8 sama dengan 1. Okey, apa yang dimasukkan dalam pintasan? You tengok Y per 3 means dia bersilang pada paksi Y pada nilai 3. Y over 8 means pada paksi, saya sebut Y ya. X over 8 means pada paksi X nilai dia ialah 8. Dan dia buat sama dengan 1. Itu bentuk pintasan ataupun intercept form. Okay, so itu semua ada yang kamu belajar dalam tajuk ini. Okay, kemudian, dalam tajuk ini juga kamu ada tengok di sini, alamak, sekejap Okey, dalam tajuk ini, lepas kamu tahu tuliskan persamaan, kamu juga ada diajar untuk mencari titik. Okey, mencari titik ni kalau soalan kata midpoint, mudah. Midpoint is titik tengah. Bila titik tengah, you divide by 2 lah. Okey, contoh dia bagi kamu. This one is your P, here is your Q. Okay, PQ. So, sini contoh dia kata 4, 8. Di sini dia kata berapa? 12, 20. Contoh. Dia kata find the midpoint between P and Q. Midpoint. Midpoint titik tengah. Titik tengah, so dia kat tengah-tengah sinilah XY. So, kita nak cari titik tengah dia XY equals to X tambah X, 4 tambah 12. You bahagi 2. Y tambah Y jadi 20 tambah dengan 8 bahagi 2. Okey. Dia tambah jadi tak kisah. Ni 4 tambah 12. 20 tambah 8 ataupun 8 tambah 20. Sama je. So titik tengah you akan dapat di sini 12 tambah 4, 16 bahagi 2 you dapat 8. 28 bahagi 2 you dapat 14. Ingat, kalau soalan kata find the value of X and Y, kamu tulis X sama dengan 8, Y sama dengan 14. Tapi kalau dia kata find the coordinate, dia nak koordinat, wajib dituliskan dalam bracket dalam bentuk koordinat. Clear?
Boleh Okey. So next kita Baik. tengok soalan. Contoh saya kata cari titik ni antara P dengan Q di mana saya kata kat sini let's say lah ada huruf S lah, contoh S. Saya akan bagi kamu ratio paling mudah. Soalan akan kata PS to SQ, dia kata 3:2. Bila dia buat 3:2, masuk sini 3, sini 2. Ingat, tak perlu dihafal formula ini, kamu kena tahu saja. Okey. Formula macam tadi nak cari titik tengah. So ini pun sama, titik di antara dua titik iaitu awak punya titik S, dia adalah XY, letaklah di luar. Okey, you tengok di sini apa yang perlu kamu buat adalah kamu akan silangkan ini, awak tengok 3. Okey, 3 tu apa yang perlu awak buat ni, 3 you darab sebelah kanan, 2 you darab sebelah kiri. Okey. Apa yang saya maksudkan di situ adalah kamu tengok 3 ambil X sebab koordinat X dulu. 3 darab 12 36 tambah 2 darab 4 8. Bahagi 3 tambah 2 iaitu 5. Lepas tu ambil Y, 3 darab 20 60. Okey, sini 60 tambah 2 darab 8 ialah 16. Bahagi 5. Jadi kamu dapat titik di sini 36 tambah dengan 8, you dapat 44. 44/5. Cikgu. Ya. Cikgu tolong terang bahagian yang belah kanan ni semula boleh tak, cikgu? Saya tak dengar sangat. Okey. Bahagian belah kanan. Okey, dia bagi kamu dalam ratio nisbah. Dia kata PS to SQ is 3:2. P pergi S 3. S pergi Q 2. Ini yang ratio diberi dengan mudah. Jadi kita nak cari titik S. S tu adalah titik di antara dua titik yang ada ratio, bukan titik tengah. Kalau titik tengah tadi you divide by 2. Sebenarnya titik tengah ni konsepnya sama juga. Bila dia titik tengah, ratio dia 1:1. That's why bawah tu jadi 2. Yang ini jadi 5 iaitu 3 tambah 2. Untuk paksi X, untuk nilai X, you ambil 3 darab X sebelah kanan. Ambil 2 darab X sebelah kiri. Macam tu. Jadi awak dapat 36 tambah dengan 8 bahagi 5. Satu lagi 60 tambah 16 bahagi 5. So awak dapat 36 tambah 8, dia dapat 44 bahagi dengan 5. Okey. Kemudian kita kena tengok kita punya Y pula. Apa Y? So awak tengok kat situ Y. Y kita 60 tambah 16 iaitu 76. 76/5. Dan kalau awak tengok kita tak boleh nak simplify. So sebabnya dia pecahan macam tu, tak payah tukar perpuluhan, biarkan saja jawapan seperti itu. Faham? Faham, cikgu. Okey. Awak tengok saya masih menggunakan soalan yang sama tapi kita cari titik berbeza. Okey, contoh. Contoh dekat sini titik S dah diberi. S-nya adalah 44/5 dengan 76/5. Contoh titik ini tak diberi. Ini tak diberi. Okey, konsep dia sama. Konsep dia sama, titik di antara dua titik duduk di luar. Apa titik di antara dua titik? Iaitu 44/5, 76/5. Sama juga konsepnya darab silang. 3 darab sana. Jadi dia tak ada. So kita buat dia 3x. Faham? Sebab kita anggap titik yang saya kotakkan ni yang tak ada. Okey. Lepas tu ambil X yang sebelah kiri, 2 darab 4, 8 bahagi dengan 5. Y 3 darab 20, awak dapat sini, ini tak ada 20 lah. Ini sebenarnya yang kita nak cari, ini X, ini Y, macam tu. So 3 darab Y, 3Y, 2 darab 8, 16 bahagi pun 5. Jadi kita nak cari titik XY. Titik XY yang kita nak cari sekarang ni adalah titik Q. So, you ambil, apa yang perlu awak buat di sini adalah kita compare. Bandingkan ini dengan sebelah sini. Yang ini dengan sebelah situ. So, apa yang kamu boleh dapat di sini adalah ambil 3x tambah 8/5 sama dengan 44/5. Satu lagi 3y tambah 16/5 sama dengan 76/5. Cuba awak selesaikan, dapat tak titik dia 12, 20. Okey, cuba.
Dapat tak 12/20? Faham tak setakat ni? Dapat. Okey. 36. Dapat Okey. So awak dapat jawapan di situ. Boleh? Okey Setakat ni okey je. Okey mudah lagi. Dan saya cuma nak tunjuk bahawa awak guna formula yang sama je. Okey, kamu akan gunakan formula yang sama. Okey, tengok kita akan tengok seterusnya sekiranya kali ni saya nak cari ratio. 3/2 ni yang tak ada. Okey, ratio. Kita nak cari ratio, jadi apa yang pelak buat di situ? Okey, di sini you akan buat masih sama konsep dia. Ratio means you punya 3 dengan 2 yang tak ada. So kita gunakan MN. Bermakna XY-nya ada. XY kita di sini adalah 44/5, 76/5. So kat sini tak ada. Kita ambil M. M ke sukati awak lah. Ikut dalam formula guna M dengan N. So ini you buat. Contohnya M darab dengan 12. So you dapat M12 atau 12M. Tambah N darab dengan 4. So 4N. Bahagi M tambah N. Bila kamu nak cari nisbah, iaitu ratio dia, tak perlu buat kanan kiri. You buat salah satu je. Ambil X sahaja boleh, ambil Y sahaja pun boleh. Jadi awak ambil di sini M 12M tambah 4N bahagi M tambah N sama dengan 44/5. Macam tu. Lepas tu kita darabkan silang. Bila you darabkan silang, cuba buat dapat tak MN, iaitu nisbah dia you dapat 3/2. Okay, cuba buat. Dapat ke tidak? Dapat tak? Tutup tingkap. Dapat tak jawapan 3/2? Ada yang cikgu. Ya. Ya, Haikal. Kan dapat 16M sama dengan 24M. Macam mana? Dapat 16M sama dengan 24M. Lepas tu buat apa? Macam dapat 16? Mana 16? Cikgu, patutnya M kena duduk atas, N kena duduk bawah, cikgu. Jadi dekat sini. Okey, awak tengok Macam mana Haikal dapat 16? Macam mana dapat 16? Ini awak darab silang. 12 kali 5, 60. 4 kali 5, 20. Kan? Sekejap saya nak padam. Tak boleh padam ni. Okey. Okey, contoh kat sini awak tengok. Okey, you darab silang. So, 12 kali 5, 60M. Tambah 4 kali 5, 20N. Sama dengan 44M. Tambah 44N. M dengan M. So, awak dah selesaikan Haikal 12M tolak 44M sama dengan 44N tolak 20N. 60 tolak ni so dapat 16M sama dengan sini dapat 24N. Jadi M bahagi dengan N sama dengan 24 bahagi dengan 16. So guna sifit 8. Sini 8, sini 3, sini 2. Sebab tu dapatlah M-nya 3, N-nya 2. Faham? Ni kan? Ini 3, 2. So ini 3, 2. Okey, kakak. Oh, okey, go. Okey, dapat Semua okey? Okey. Okey. So kita tengok seterusnya. Tajuk ni lepas tu apa yang kamu belajar adalah pasal distance, jarak kamu gunakan macam Pythagoras theorem je sebenarnya. Okay, and then kamu juga ada belajar pasal persamaan locus. Okay, locus menggunakan formula jarak.
Then last kali kamu belajar pasal area. Area dulu sebenarnya. Area dulu baru locus. Okay, sebenarnya dalam tajuk ini area. Soalan akan tanya pasal selari parallel. Okay, dia tanya, adakah dia garis selari? Nak tahu garis itu selari ataupun tidak, contoh dia bagi titik tapi dia tak nampak dalam satu garisan. Contoh dia kata sini titik A, sini titik B, sini titik C. Macam tu. Dia kata kalau ikut gambar memang nampak sangat lah dia bukan selari kan? Bukan segaris. So kalau kita nak tahu dia tu adalah co-linear ataupun dia adalah parallel line, ya ataupun tidak, you akan cari area. Okey, kalau dia parallel iaitu selari, kita boleh cari luas. Tapi kalau dia co-linear iaitu dalam satu garisan. Contohnya ini okey, apa kamu? Ini kawan kamu, kawan kamu. Kalau betul-betul duduk dalam saf yang tegak bila solat jemaah, you tak akan nampak orang di C. You cuma nampak orang dekat B. Kalau B juga kau tak nampak, aku tak tahulah. Kan? Dia kalau A, B, C, you tak boleh nampak C. Tapi B kamu boleh nampak. Jadi ini menunjukkan A, B, C adalah dalam keadaan segaris. Iaitu kamu tak nampak dia. Okay, nak tahu nampak tak nampak, nanti kita tengok cara dia. Dan satu lagi, you tengok bila A, B, C, contoh, dia bagilah kamu titik 3, 7, sini 4, 8. Ni contoh tau. Sini dia kata 2A. Dia kata cari nilai A sekiranya dia segaris. Nak cari nilai A bila dia segaris, bila dia dalam keadaan satu garisan, apa yang sama? Apa itu? Dia punya gradient. Yes, dia punya gradient akan sama. Okay. Gradient dia akan sama. Dan satu lagi, you boleh cari area equals to 0. Maksudnya you buat luas 3, 7, 4, 8, 2A. Bila luas mesti mula dan akhir pada tempat yang sama. Kamu buat sama dengan kosong. Kamu akan dapat nilai A. Okay. Bila luas tu sama dengan kosong, maksudnya dia tak ada luas lah. Apa dia tak ada luas? Iaitu bila dalam satu garisan. Bila dia berada dalam satu garisan, titik itu dalam satu garisan, maka keluasan dia akan jadi sama dengan kosong. Faham? Boleh kan? Okey, kita tengok soalan. Okey, sekejap Saya rasa soalan saya ni sepatutnya dari bawah. Okey, kita tengok soalan ni. Oh, tak juga. Oh, maksudnya. Okey, dia sebenarnya kertas satu. Inilah soalan A, B dia ke macam tu. Okey, kita tengok soalan ni. Okey. Tapi modul ni ini sebenarnya latest punya modul Sabah. Tapi dia dalam fully BM. Tak apa kan? InsyaAllah boleh Kan? Semua BM kan? Semua perasan. Okey. Dalam rajah dia kata P negatif 4, 10. Okey. Jadi you boleh labelkan Q. Okey. P-nya dia kata negatif 4, 10. Oops, sorry. Then Q kita 0, 6. R kita negatif 2, 2. Masing-masing ialah titik tengah. Dia kata dia adalah titik tengah. Kepada apa? Titik tengah kepada A, B. Okey, garis lurusnya A, B, B, C dan AC. Maksudnya P titik tengah kepada A, B. Q adalah titik tengah kepada B, C. R adalah titik tengah kepada A pergi ke C. Itu yang dimasukkan titik tengah. Soalan kata cari persamaan garis lurus A pergi B. Awak nampak? Dia nak persamaan garis lurus A pergi B. Okey, kalau awak tengok pada AB, untuk kamu cari equation of straight line, first you wajib tahu dia punya gradient. So kalau awak tengok AB, apakah gradient dia? Ada tak? Positif. Gradientnya positif. Yes, satu sifat gradientnya positif. Tapi boleh tak kamu cari dia punya gradient? Siapa ada nama? Kita cari based on point Q dengan R. Ya, betul. Kenapa? Sebab dia parallel. Ya, betul. Jadi soalan tanya AB tapi you tak boleh direct cari daripada AB. Sebab AB dia punya titik cuma satu titik, kamu tak boleh cari dia punya gradient. So you carilah gradient of QR ataupun RQ samalah.
So carilah dia punya gradient. Dapat gradient, masuklah gradient untuk AB. Lepas tu buatkan persamaan. Okay? Saya nak cerita je dulu, nanti saya nak awak buat ni. Okay, apa yang dimasukkan pembahagi dua sama serenjang? Siapa yang di LP, dia adalah perpendicular bisector. Okay, pembahagi dua sama serenjang ataupun perpendicular bisector. Apa yang kamu faham pasal perpendicular bisector? Pernah dengar tak? Pernah. Apa tu? Okey, dia macam ni. Tadi saya dah tunjuk serenjang atau perpendicular, semua tu adalah perpendicular. Okey, contohnya ini AB. Jadi semua ni perpendicular, yang tegak. Itu adalah perpendicular atau serenjang. Apa yang dimasukkan perpendicular bisector adalah dia berserenjang pada titik tengah. Maksudnya kamu kena cari dulu titik tengah antara A dengan B. Okey, dah dapat dia punya titik tengah. Okey, jadi kamu barulah boleh cari nilai C. Sebab C ni kamu tak akan dapat kalau kamu tak tahu titik yang dia lalui. Macam ni tadi, awak tengok dia nak persamaan AB. So first step, you cari gradient based on your QR. You dapat gradient. So gradient QR sama dengan gradient AB. So Y equals to M. M nya gradient X plus C. Nak cari C, masukkan titik yang AB lalu. Jadi kalau PQ nak cari C, tak perlu cari sebab you dah tahu dia lalu titik 06. Jadi C-nya ialah 6. Jadi soalan tanya pula kat situ pembahagi dua sama serenjang, maksudnya you kena cari titik tengah dan titik tengah AC dah ada dekat sini. Boleh tak cuba? Okey, Azan, cuba jawab dulu soalan nombor 131 ni. Buat dulu mana yang boleh, nanti saya terang.
Okey, boleh gerak tak? Boleh gerak tak? Nak tengok ada berapa orang. Cikgu. Ya. Okey, kita ada Perpendicular bisector tu apa? pembagi dua sama serenjang tu tadilah. Maksudnya Sorry, saya tak dapat. Okey. Okey, dia macam ni. Kat bahasa Melayu, pembagi dua sama serenjang. Bahasa Inggeris, perpendicular bisector. Iaitu dia berserenjang. Macam saya tunjukkan kat sini tadi. Ini semua garis yang banyak-banyak tu dia berserenjang dengan AB. Dia adalah perpendicular kepada AB. Tapi istilah perpendicular bisector bermaksud dia berserenjang di titik tengah. So, kalau contohlah kat sini titik dia 1, 4. Dekat sini 8, 12. Means you kena cari titik tengah antara AB dulu. Dapat titik tengah AB, jadi you dah tahu gradient of AB, you boleh tahu gradient, let's say lah ini P dengan Q. So kita automatic tahu gradient PQ sebab dia perpendicular. So bila nak cari persamaan, kita kena cari C kan. C itu adalah titik XY yang kita cari iaitu titik tengah. Itu yang dimasukkan dengan perpendicular bisector, iaitu dia berserenjang pada titik tengah. Ini A, ini B, ini P, Q. Ini titik tengah dia. Faham? Okey? Oh, okey, cikgu. Okey. Orang lain okey Tak okey tanya tahu. Zeti okey? Tengah cuba, cikgu. Okey. Okey, boleh? Okey, dapat tak? Okey, angkat tangan tu dapat ke tak dapat? Tak dapat. Tak dapat. Okey, aku confuse betul lah korang yang angkat tangan. Macam pagi tadi tungtang angkat tangan. Saya kata aduh. Sebenarnya sebabnya dah rindu dah lama tak angkat tangan Okey.
So saya terangkan siapa yang dapat, alhamdulillah, yang tak dapat saya terangkan balik. Awak tengok dekat sini. Okey, tak tahulah kita boleh pergi sekolah ke tidak bulan 9, tapi sebenarnya kalau ikut survey, parents masih tak nak hantar anak untuk bulan 9 ni. Tapi saya rasa kalau korang semua dah vaksin, insyaAllah kot bulan 10 paling lewat kita dah boleh sekolah lah. Okey, you tengok kat sini persamaan garis lurus AB. Okey, tadi macam Syed tadi bagi tahu, dia kata persamaan garis lurus AB, you cuma tahu titik P. Titik P kamu tadi negatif 4, 10. You nak cari equation of AB, you tak boleh cari sebabnya you ada titik satu je. Tapi you tahu ada titik Q dan titik R. Titik Q kamu tadi 0, 6 dan sini adalah negatif 2, 2. Jadi AB and RQ are parallel line. So you kena ambil dia punya gradient. Jadi gradient of RQ equals to Y tolak Y. 6 tolak 2. Okay, ingat bila gradient kalau you start from Q tolak R, untuk X pun kena Q tolak R. Jadi per dengan 0 tolak negatif 2. 6 tolak 2, 4. Bahagi dengan 2, maka you dapat gradient of RQ adalah 2. Maka gradient AB juga 2. Y equals to 2X plus C. How to find the value of C? Masukkan titik 10. 2 negatif 4 tambah C. So you dapat C di sini adalah 18. Y sama dengan 2X tambah 18 adalah you punya jawapan yang pertama. Okey, apa yang dimasukkan dengan persamaan pembagi dua serenjang ataupun perpendicular bisector ialah, okey, sebab dia kata perpendicular bisector kepada AC. Okey, pada AC. Jadi, kalau dia kata perpendicular bisector kepada AC, you kena cari dulu gradient of AC. Jadi, gradient of AC ialah, you ambil gradient pada AC. Kalau awak tengok dekat sini, AC ni kita tak tahu gradient dia. Tapi kalau awak tengok, you ada kat sini titik dia ni negatif 4, 10. Okey, kemudian awak tahu dah sini negatif 6. A pergi ke C. Dia soalan dekat sini kita cuma tahu you punya titik tengah. Saya dah kata tadi pembahagi dua sama serenjang iaitu perpendicular bisector. Pada AC kita kena lalu titik tengah. Tahu dah titik tengah dia. So you kena cari dia punya gradient. Gradient. Tapi memang kat sini tak ya kamu tak perasan. Sebenarnya gradient AC sama gradient PQ. Okey, AC sama dengan gradient PQ. Jadi kita buat gradient AC equals to gradient P pergi ke Q. Carilah gradient PQ. PQ equals to Y tolak Y, 10 tolak 6, negatif 4 tolak 0. 10 tolak 6, 4 bagi negatif 4, you dapat negatif 1. Jadi, you dapat persamaan dia Y equals to negatif 1 ataupun negatif X lah plus C. Nak cari C, masukkan titik tengah. AC, dia punya titik tengah adalah negatif 2, 2. Jadi, 2 negatif X. X kita adalah negatif 2 tambah C. Jadi, kalau kita tengok kat sini, you akan dapat jawab, saya silap negatif 1, X saya... Y, betul tak titik saya ni? X, Y. Sorry. Awak tengok P pergi ke Q, 10 tolak 6, negatif 4. 10 tolak 6, 4. 4 bagi dengan negatif 4, negatif 1. Betul lah kan? Betul tak? Negatif 1, jadi negatif 1 tambah C. So, titik dia yang ini. Titik dia yang ini. Jadi, oleh kerana yang tadi negatif 1 bermakna sebab dia kata perpendicular bisector. Apa maksud perpendicular bisector? Ni saya letakkan yang warna garis warna biru. Biru gelap. Ini dia. Ni, so ini AC. So, perpendicular bisector tu macam tu. Macam tu. Sebab pada AC. Jadi, apa yang ni saya silap ni Ini bukan negatif. Okey. Jadi, you akan tengok kalau AC gradient dia negatif 1, maka garis biru itu akan dapat 1.
Sebab dia perpendicular, positif satu, satu lagi negatif. Y equals to X tambah C. Jadi C kita dapat 4. Jadi persamaan kita Y sama dengan X tambah 4 adalah jawapan yang kedua. Siapa dapat angkat tangan? Tadi siapa yang dapat jawapan yang sama saya dah buat ni? Angkat tangan. Ada tak? Ada dapat, alhamdulillah. Okey, yang tak dapat tu mungkin kamu tak nampak bahawa AC ni dia adalah parallel to PQ. Sebab dia dah bagi tahu dia adalah segi empat selari. Jadi AC dia akan selari dengan PQ. Sebab you tak boleh cari gradient kepada AC. Sebab AC cuma ada satu titik. Boleh? Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Kalau awak tengok soalan ni yang saya akan bincang ni, yang kita bincangkan ni, dia memang merangkumi satu topik. Sebab ini soalan kertas 2, 10 markah. Okey, kita tengok soalan C, AB. Dia kata garis lurus AB dipanjangkan sehingga bersilang dengan pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang iaitu you punya perpendicular bisector adalah garisan B ni tadi. Dia kata AB, awak tengok saya guna warna hijau. Dia kata AB dipanjangkan sehingga bersilang pada perpendicular bisector. Di situ dia tempatnya. Okey, jadi apa yang dia soalan nak ni yang warna hijau saya bulatkan. Jadi dia kata dekat situ kan dipanjangkan sehingga bersilang pembagi dua sama serenjang di garis lurus AC di titik S. Bermaksud di sini ada titik S. Dia suruh cari koordinat S. Any idea? Warna biru, persamaan biru adalah yang ini. Okey, persamaan AB adalah yang ini. Soalan tanya titik persilangan antara garis biru dengan hijau. Macam itulah dia. Dia nak koordinat S. So apa nak buat agak-agak? Simultaneously. Yes, betul. Simultaneous. You ingat simultaneous equation ni penyelesaian persamaan serentak ni. Guna je lah kat mana-mana topik. Janji kamu nampak dia tu merupakan titik persilangan antara dua graf. Graf tu pula tidak semestinya garis lurus dengan garis lurus. Dia boleh jadi macam-macam. Kuadratik dengan garis lurus, kubik dengan garis lurus, reciprocal graph dengan garis lurus. Trigonometry pun cosine tangent dengan garis lurus. Semua you gunakan simultaneous. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Saya rasa tak perlu buat kot. Saya dah tunjuk macam tu, awak tahu. Janji awak tahu, okey, guna simultaneous. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C dia kata, hitung luas P, Q, R. Mana P? Ini P, titik P dah ada, titik Q dah ada, titik R dah ada. Alamak. Okey, so luas, formula luas 1/2 P. P kita, negatif 4, 10. Q kita 0,6. Hitung luas segitiga PQR. Oh, okey. Lepas tu R kamu adalah negatif 2, 2. Bila cari luas, dia segitiga, you mesti mula dan akhir pada tempat yang sama. Bermakna kamu kena tutup balik negatif 4, 10. Selesaikan. Okey. Dah dapat yang itu, you dah cari dulu luas PQR tu. Soalan ni hitung luas segitiga PQR. So cari. Lepas PQR you kena cari ABC. Okey, jadi sebenarnya kalau awak tengok PQR dengan ABC ni. Okey, nanti. Okey, saya tak nak cakap dulu. Cuba awak tengok dulu. Saya padam. Saya bersihkan dulu. Okey, pada gambar ni. Soalan kata mula-mula dia suruh kamu cari luas PQR. PQR sebenarnya ini. Ini. Soalan nak luas A, B, C. Ada apa-apa idea? Nampak? Kalau ikutkan awak nak guna formula tak boleh ni. Cari luas ABC. Maksudnya nak cari luas PQR, yes guna yang ini. Tapi luas segitiga ABC, kamu nak guna formula yang macam ni, tak boleh. Apa yang kamu nak buat agak-agak? Tak salah saya ni ke cikgu, PQR ni kita
kita ambil dia punya luas ni, lepas tu kita Kita darab darab. darab 4, lepas tu tolak 1. Maksudnya Kenapa nak tolak 1? bukan, maksudnya PQR ni triangle ABC ni merangkumi 4 triangle PQR ni. Jadi darab 4 je lah, tak payah tolak 1 lagi. Salah. Kau nak tolak 1 kenapa? Okey, betul. Dia 4. Sebab apa? Dia dah bagi tahu dia ni adalah segi 4 selari. Kan bila dia segi 4 selari, yang ini, so sini, jadi ini dengan ini dah 2 kali ganda. Dan awak tengok dia ni titik tengah kepada yang ini titik tengah kepada ini, yang P titik tengah. Jadi sebenarnya selepas kamu dapat luas segitiga PQR, you darabkan dengan 4 untuk luas segitiga ABC. Faham? Nampak? So, apa yang kita bincang ni dah merangkumi untuk semua subtopik dalam tajuk ini. Yang belum cuma locus. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tengok pada soalan yang lain. Okey. Cikgu. Ya. Cikgu tunjuk tak macam mana nak cari luas ni? tu? Yang ni Okey, so sekejap. Okey, so dekat situ formula luas, dia jangan dihafal sebab formula tu diberi nanti awak ambil 1/2. Saya biasanya suruh pelajar letak bracket siap-siap. Ini yang dikatakan kaedah supaya kamu tak tersilap. Sebab nanti pelajar lupa. Walaupun formula diberi, tapi kau duk ingat, itu darab, itu tolak ke tambah, Kau fikir tolak tambah pun dah buang masa. Okey, letak tolak. Apa yang perlu kamu buat, cara dia macam ni. Dari atas, boom, bawah. Negatif 4 darab 6, negatif 24. Kosong darab 2, kosong. Negatif 2 darab 10, negatif 20. Settle. Lepas tu apa yang perlu kamu buat, kita naik ke atas. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. So 10 darab kosong, kosong. 6 darab negatif 2, negatif 12 dengan negatif 8. Selesaikan. So you tampak kat sini 1/2. Negatif 24 tolak 20. Awak dapat negatif 44. Tolak negatif 12 dengan negatif 8 dapat negatif 20. Negatif 20. Jadi kalau awak tengok sini negatif 44 tambah dengan 20. Awak dapat jawapan dia adalah 1/2. Okey, negatif 44 tambah 20 dapat negatif 24. Tapi dia dalam modulus. Negatif 24 darab 1/2 dapatlah negatif 12. Tapi dia dalam modulus, maka jawapan luasnya ialah 12. Dah dapat luas 12 untuk soalan seterusnya darab 4. Faham? Boleh? Okey, boleh. Okey. Okey, orang lain okey? Orang lain okey? Okey, alhamdulillah. Okey, next. Saya nak okey, ratio ni saya tunjuk dulu. Jap. Okey, tengok Saya nak awak cari dulu koordinat D dengan H. Sebenarnya jawapan dah ada dah ni. Awak cari dulu D dengan H, dapat tak seperti jawapan A dengan B? Saya akan tunjuk soal C. Tapi C ni pun saya dah tunjuk dah tadi kan? Ingat tak yang buat ratio tadi M dengan N tadi? Betul? Okay, cuba jawab soalan ini. Soalan ini kalau ikutkan 10 markah bermakna dalam masa 15 minit. Cuba buat. Awak boleh dapat ke tidak? Okey. 15 minit ikut jam saya kat sini pukul 5. Okey, tak boleh lama sangat. 5.10 saya tanya. Okey, try buat nombor 130.
Siapa tak okey boleh PM saya. Titik CE tu boleh ke kita assume dia berserenjang dekat AD? Okey, dia ada bagi tahu tak? Dia cakap bersilang je. Kalau dia tak cakap tak boleh. Tapi awak tengok ni ada atasnya, awak tengok rajam menunjukkan sebuah segitiga ABC dengan bucu-bucu A, B, C. Okey, AD dia bagi tahu AD. Okey, AD dia kata berserenjang dengan BC. Jadi AD dengan BC. AD dengan BC. Dia dah bagi tahu kat sini. CE dengan AB. Kita jadi tak perlu nak assume kalau dia tak bagi tahu. Kecuali dia ada letak 90 darjah. Oh, CE dengan AB. Okay. Yeah. Nampak. Okay. Benda tu. Okay. Shh, bising ni.
B tu dah buat tapi kan tak dapat. Kan? Sekejap Okey, awak tengok dekat sini. Okey, orang lain macam mana? Okey, tak apa. Sekarang ni awak tengok soalan B, maksudnya soalan B tak dapat Betul? Okey. Jadi awak tengok kalau soalan B tak dapat, maksudnya awak tak dapat jawab soalan C. Kan? Inilah dia tajuk ni. Yang tak bestnya. Kan? Dan tapi sebenarnya sekiranya lah awak letaklah awak buat-buat tersilap. Awak gunakan kesilapan dekat B ni, buatlah C dan seterusnya. Awak masih dapat markah. Awak masih dapat markah. Itu yang diberi masa SPM. Kat sekolah memang tak lah. Saya takkan bagi punya. Kosong terus. Macam tu. Tapi SPM, sebab tu kalau kamu kalau kamu kata, ya aku dah tak pernah kredit kau at math, tiba-tiba aku dapat A. Macam tu lah contohnya kan. Dan dia jangan, at math ni senang je. Awak kena jawab, jangan tinggalkan kosong. Kalau awak tinggalkan kosong, markah awak kosong. Pelajar saya biasanya keluar dewan memang ramai yang menangis. Tapi budak yang menangis tu yang dapat A. Sebab dia rasa macam, oh cikgu macam tak boleh lah cikgu menangis sedih-sedih. Saya pun Allah nampak dia orang menangis, saya pun tapi Alhamdulillah kan. Okay. Dia kalau yang happy sangat tu lagi yang kita rasa alamak. Sebabnya kadang-kadang dia ingat dia boleh jawab tapi dia tersilap. Macam ni lah. Jadi tapi dia dah bersyukur sangat kalau dia dapat kredit ke, sebab dia biasanya mungkin fail teruk ke kan. Jadi buat aja. Okey, tak apa. Sampai mana dah? Siapa yang B boleh gerak yang B? Soalan B. Semua orang adakah semua orang stop? Stop senyap. Semua senyap je ni. Saya buat dah 5.10 dah. Siapa yang boleh buat, you boleh gerak, teruskan. Siapa yang tak, you tengok apa yang saya akan buat. Okey, dia tanya koordinat D. Okey, dia tanya dekat sini adalah koordinat D. Di mana D? Okey, kalau awak tengok sini, D yang ini. Okey, ini awak punya D. Dia bagi dekat sini raja, dia kata menunjukkan sebuah segitiga. Okey, A, B, C. A, B, C. Bucunya dia bagilah semua nilai dekat sini. A, D. Mana awak punya A? Ini awak punya A. Mana A saya ni? Okey, ini A, D. Dia kata berserenjang dengan B, C. Dengan yang ini. Okey, kemudian awak tengok dekat sini, dia kata CE yang ke dalam sikit ni. CE dia kata berserenjang dengan AB. Kemudian dia kata AD, okey, A pergi D, bersilang, okey, dengan CE. Dengan CE dekat titik H. Okey, dia suruh awak cari titik D. Okey, jadi kalau awak tengok titik D dekat sini, awak gunakan konsep apa dekat sini untuk carikan titik D? Awak guna apa? Apa dia? Yang dua tu. Apa nama dia? Apa? Ini AD. Itulah kan? AD tapi D-nya yang tak ada. Kemudian yang ini. Dan awak tahu dekat sini bahawa AD dia dah bagi tahu AD dengan BC adalah berserenjang. Okey? Jadi kalau awak tengok BC awak dah tahu gradient dia.
Kan? Boleh tahu gradient, maksudnya awak boleh cari, boleh juga dapatkan gradient AD. Jadi dapat titik D. So kat sini satu cara you boleh gunakan simultaneous, iaitu guna persamaan serentak antara AD punya persamaan dengan BC punya persamaan. Markahnya 3 banyak. Okay. Jadi awak guna apa tadi? Siapa tu? Ni Zeti. Siapa tu? Zeti ke? Bila. Okay, awak dah apa? Awak guna cara apa? Yang dua tu, simultaneous. Simultaneous equation lah kan. So maksudnya kena cari persamaan. Dah dapat. Okay. You dah dapat titik 2, 1. Okay. Then kita cari soalan H. H iaitu titik yang bersilang pun sama. Maksudnya awak dah tahu persamaan AD awak tahu. AD punya persamaan awak tahu. Okay. Jadi dia nak titik H. Awak carilah persamaan CE. Nanti awak dapatlah H juga. Awak guna tu tak? Guna tapi Tak dapat? tak dapat. Okey. Sekarang AD. Bagi saya persamaan sebab saya tak buat lagi ni. AD punya persamaan dia apa? AD. Y sama dengan X tolak 3. X tolak 3. Okey. Awak punya CE? CE ni sebab CE ni dia kata CE adalah perpendicular dengan AB. CE berserenjang dengan AB. CE dengan AB means you cari gradient pada AB. Nampak? Gradient AB. So gradient yang tadi kita tanya apa? AD, AB. Bola, dadu. Yang tadi yang ini apa? AD kan? Dadu. Dadu. Okey, kalau CE sebab saya nak cari titik H, so saya kena CE dapat 1/2x tambah 11/2. Tak tahu. Okey, orang lain dapat tak? 11/2. Macam tak kena je sebab ni atas 4. Okey, tengok gradient AB. Gradient AB, so Y 5 tolak dengan negatif 3 per 8 tolak 4. So you dapat 2. Kecerunan dia 2. Bermakna kecerunan untuk A bagi D ialah negatif 2. Saya buat mana ni? CE, sorry. CE ialah negatif 2Y equals to negatif 2X tambah C. Nak cari C, masukkan sini 4, negatif 2, sini negatif 3 tambah C. So C-nya 4 tolak 6. Dapat C-nya ialah apa saya buat ni? Sorry. Tadi kita cari ini dapat gradient dia 2. So bermakna gradient AC ialah astaghfirullahalazim. Mana boleh negatif 2, negatif 1/2. Okay. So you dapat sini adalah 4. Ini negatif 3/2. Negatif 3 bagi negatif 2 dapat positif. So sini akan jadi tolak 3/2. Jadi C kamu akan dapat C. So 8 tolak 3, 5/2. Jadi persamaan kita Y equals to negatif 1/2 X tambah 5/2. Dapat tak? 4 tolak 3/2. Okay. Bila jawapan awak tadi tak logik sebab Y-intercept kamu dekat sini. Awak punya tadi lebih besar dari 4. Dekat sini 4. Kan? Okay. So kita gunalah simultaneous juga dari sini dengan sini. Okay. Maka kita dapatlah titik seperti jawapan di B ini. Saya tak tunjuk terus tau. Saya dah tunjuk tu maksudnya saya harap awak buat balik nanti. Sebab ni soalan ni saya bagi. Saya dah bagi. Jawapan pun ada kat ujung ni. Okay. Kita buat 4 tambah 3/2 tak boleh? Macam mana? 4 tambah 3/2. Yang mana? Yang Kenapa tambah? Sebab ini positif. 3/2 positif. Negatif 3. Okay. Okay. So kita tengok ADHD. AD dengan HD. A awak, okay, kat situ 8/5 HD. H kamu titik yang ini, D-nya ada kat sini. Jadi, okay, nampak? So, saya buat kat sini saya letakkan sini A 8, 5. Okay, H kamu di situ iaitu jawapan kita H-nya adalah 11/3, 2/3. D kita adalah 2 negatif 1.
Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini apa yang kita dapat. Mana dia? Alamak. Okey, jap. Ni. Okey, so dekat sini kita nak cari ratio dia, nisbah dia. So means kita nak cari MN. Titik di antara dua titik dah ada, 11/3, 2/3. Kita silang. So you dapat M darab 8, 8M tambah 2N bahagi M tambah N. Satu lagi kat situ dia adalah 5M tolak N bahagi M tambah N. Okey, dekat situ ratio. So nak cari ratio apa yang perlu buat? Tak payah buat dua-dua, ambil salah satu je. You boleh ambil X equals to your X ataupun Y ini sama dengan sini. Okey, jadi awak tengok saya ambil salah satu. Dia mana-mana boleh je sebenarnya. Okey, so contoh saya ambil X. Okey, X saya kat situ 8M tambah 2N per M tambah N sama dengan 11/3. You darab silang. 8 kali 3, 24M tambah 6N. Sama dengan 11M tambah 11N. Macam tadi M dengan M tolak 11M sama dengan 11N tolak 6N. 24 tolak 11, so awak dapat dekat situ adalah 13. 13M sama dengan 11 tolak 6, 5N. Jadi buatlah macam tadi. M per N, 3M. M per N ialah 5/13. M kita 5. M kita sini ialah 5. Maksudnya sini 5. N kita 13. Soalan nak AD. So A pergi D ialah 5. Soalan nak Subhanallah. AD ialah tambahkan 13 tambah 5, 18. H pergi ke D. H pergi D ialah 5. So jawapannya 18/5. Sebab awak kena hati-hati ratio apa yang diminta. Tapi ramai pelajar akan bagi jawapan 5 dengan 13. Sebab ratio biasanya dia buat MN. Tapi you kena tengok soalan ini. Dia nak AD, HD. Mana dia AD? So kita tengok dekat sini. AD dia, you tengok saya buat garis pink. A pergi D iaitu keseluruhan. So total dia 13 tambah 5, 18. Okey, dengan H pergi ke D. H pergi D yang sikit ni saja iaitu 5. Faham? Okey. Boleh ikut? Boleh. Macam mana ADHD? Macam mana nak apa? Apa yang panjang, apa yang pendek? Dia macam ni. Awak tengok soalan dia, ratio dia AD dengan HD. Tadi awak tengok dekat soalan ni, kita dah nampak kedudukan. Okey, kedudukan dia A dekat atas, H, lepas tu D. Dia nak AD. AD maksudnya dia nak keseluruhan. Yang kita cari MN. Iaitu kita cari D pergi H, H pergi ke A. D pergi H, kita dapat 5. H pergi A, kita dapat 13. Soalan tanya dari A sampai ke D. Maksudnya 13 tambah dengan 5 iaitu 18. Faham? Jadi awak kena tengok betul-betul sebab soalan ni dia suka perangkap. Dia mungkin akan tanya cari HD dengan HA. Kalau HD dengan HA, okeylah. Awak boleh gunakan 5 dengan 13. Ambil terus apa yang kita dapat dekat atas ni tadi. Tapi soalan ni dia perangkap kamu. Dia ambil AD dengan HD. Boleh Okey. Okey, lepas tu soalan tanya luas. Luas macamlah yang tadi. Macam yang tadi. Okey, so saya tak sentuh luas. Saya nak sentuh locus. Sebab tajuk ni dia macam tu je lah. Ni nampak ni luas. Serenjang lagi. Okey, kita tengok yang berkaitan dengan locus. Okey, tengok sini. Ini locus. Okey. Awak tengok soalan. Dia akan buat koordinat, cari luas. Semua ni macam biasa. Lepas tu dia diakhiri dengan locus. Awak tengok
Bila dia kata persamaan lokus titik P. Ni soalan ini mudah. Kenapa saya kata mudah? Dia dah bagi dah. Dia kata KP. P dia kata persamaan lokus titik P. Bila dia lokus, dia titik P, maksudnya P tu merupakan titik yang akan bergerak. Bila dia bergerak, P tu kita akan andaikan sebagai titik XY. Jadi dekat sini kita cerita pasal K, P dan L. Saya biasa suruh pelajar saya keluarkan dulu titik-titik yang berkaitan. K saya 2, 4. Lepas tu L. L saya -1, 3. Macam tu. Soalan A dengan B saya tak bincangkan tau sebab dia koordinat sama je dengan yang tadi. Yang ni lokus. Dan kita tengok dekat sini. Dia kata KP sama dengan 2KL. Awak tengok markah dia 3. Sebenarnya untuk soalan yang macam ni, biasanya kami tak advise pun pelajar jawab sampai habis. Sebab dia tengok soalan. Kadang-kadang jalan dia tu sangat panjang tapi nak kejar cuma 1 markah. Saya tunjuk kamu dekat mana dapat 2 markah. Jadi yang baki tak nak buat pun tak apa. Sebab kat situ 1 markah saja. Okey, tengok KP. KP means kamu kena cari jarak antara K pergi ke P. Jarak, distance. Formula dia adalah X tolak X. Satu lagi, X1, X2 kuasa 2. Tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Ini adalah distance between 2 point. Jadi kalau awak tengok dekat sini, K pergi ke P, saya akan buat. Okey, K saya 2. 2 tolak X kuasa 2 tambah 4. 4 tolak Y kuasa 2. Sama dengan 2KL. K saya dia nak K pergi L. Jadi 2. Okey, 2 tolakkan dengan -1 kuasa 2 tambah KL. Okey, 4 tolak dengan 3 kuasa 2. Okey, ingat. Bila dua-dua ada tanda punca kuasa 2, maka kita akan kuasakan 2, hilanglah tanda set dekat situ. So yang kat dalam seperti biasa you expand. 2 kuasa 2, 4. 2 darat negatif X, darat 2 negatif 4X. Tambah X kuasa 2. Tambah dengan 16. Tolak 8Y. Tambah Y kuasa 2. Okey, nanti saya akan share macam mana boleh dapat cepat. So dalam kurungan sini ini 2, jangan lupa dia dikuasakan 2. So 2 kuasa 2 jadi 4. Dalam kurungan 2 tolak-tolak jadi tambah. Okey, so kat sini -1 kuasa 2. Sorry, -1 kuasa 2. Awak kena tolak dulu tau. Dia ni saya buat macam tu. 2 tolak. Jadi 2 tolak dengan -1, you dapat 3 kuasa 2. 9. Tambah 4 tolak 1, 3. 3 kuasa 2. 4 tolak 3, 1. 1 kuasa 2. So dapat 10. Di sini 10. Jadi awak pun darabkan. So untuk soalan ini kita susun. X kuasa 2. Kalau yang soalan ini tak apa, you boleh buat sebab dia mudah nampak ni. Okey. Kemudian X-nya -4X. Tolak 8Y. Ini dengan ini 20. 4 kali 10, 20. So bawa sini tolak. So dapat -20 sama dengan 0. Ini mudah. Kenapa saya kata mudah? Step dia tak banyak. So markah diberi di mana? Awak tengok. Awak masuk dengan formula dengan betul 1 markah. Okey. Kemudian dia akan tengok you dah masuk formula dan you expand semua. Dan jawapan terakhir kamu mesti simplify betul. You dapat full mark. Tapi untuk soalan ni mudah. Sebab kenapa saya kata soalan ni mudah? Kat sebelah ni dia tak ada unknown. Ada soalan yang berbentuk macam ni. Awak tengok kalau soalan macam ni awak tak payah buat. Maksud saya tak payah buat sampai habis. Dia akan keluar macam ni tau. KP contohnya dia kata sama dengan 2 KL. Contohnya 2 KL. Jadi kalau yang macam ni 2 KP sama dengan 2 KL. Kamu tengok saya tunjuk. Sebab jalan dia sangat panjang. Okey. Okey, saya bagi tadi titik dia P dia XY, K dia 24. Okey, P dia Okey, P dia XY.
Okey, K dia 2, 4. Dan L dia negatif 1, 3. Okey, negatif 1, 3. Okey, soalan saya kata tadi, kalau yang macam ni mudah sebab dia sama dengan nombor bulat. Tapi kalau tengok KP 2KL. Okey, KP 2KL. KP sama dengan 2KL. Okey. Soalan biasanya tak bagi persamaan ini. Dia akan kata titik P sentiasa saya tak nampak KL. KL mudah. PL. KPL. Dia kata titik P, dia kata bergerak dari K sentiasa 2 kali jaraknya dari L. Itu ayat dia. So dia akan kata titik P bergerak dari K. So dia KP atau PK. Sentiasa 2 kali, jadi sama dengan 2. Jaraknya, tu adalah refer pada P. Okey, dari L. So ini yang kamu dapat. Jadi kalau soalan seperti ini, apa yang kamu kena buat sebenarnya dia panjang. Okey, K pergi P, you buat set K dengan P. So 2 tolak X kuasa 2 tambah okey, jadi K pergi P 4 tolak Y kuasa 2. Sama dengan 2 P pergi L. P pergi L X. L saya apa tu? Negatif 3, 1 Oh, negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Okey. So kat sini P pergi ke L. X tolak dengan negatif 1 kuasa 2. Tambah Y tolak 3 kuasa 2. So kita kena expand. Okey. Biasanya soalan yang ini dia tak bagi. Awak dah buat ni. Awak masukkan ini. Awak dapat markah. Kat sini pun awak dah dapat 2 markah. Okey. Kalau ini tak ada, dia akan dapat itu. Then you tengok. Bila kita kuasa 2, set akan hilang. So tinggal yang dalam. Tinggal dalam 2 kuasa 2, 4. 2 darat negatif X darat 2 negatif 4. X tambah X kuasa 2 tambah dengan 16 tolak dengan 8Y tambah Y kuasa 2. Sama dengan 2. 2 kuasa 2. Ramai pelajar buat 2. Dia lupa 2 tu kena kuasa 2 sepatutnya di sini ialah 4. 4 dalam bracket kat sini X negatif-negatif jadi positif. So you dapat X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Lepas tu apa yang kena buat? 4. Sini awak selesaikan. Biasanya ni X kuasa 2. Okey, tambah Y kuasa 2. Okey. Lepas tu tolak 4X. Ini tolak 8Y. Ini tambah 20. Sama dengan, okey, ini darab kat dalam X kuasa 2, Y kuasa 2, 2X tolak 6Y tambah 10. Tu dia. Sampai situ, awak tengok belum dapat lagi markah. Okey, bukan belum dapat, maksudnya belum dapat jawapan yang terakhir. Okey, lepas tu kita kena darab dalam. Okey, apa yang saya ajar, biasa saya akan buat macam ni. 4 darab X kuasa 2, letak kat bawah. 4X kuasa 2. 4 darab Y kuasa 2, letak kat bawah. 4Y kuasa 2. 4 darab 2X dapat 8X. 4 darab negatif 6, you dapat negatif 24Y. 4 darab 10, you dapat 40. Okey, jadi tanda dia ikut je yang ini. Lepas tu letak tanda tolak. Sebab kadang-kadang awak nak gerakkan tu tambah tolak awak yang tersilap. Okey, kita tolak. X kuasa 2 tolak 4X, negatif 3X kuasa 2, negatif 3Y kuasa 2, negatif 12X, negatif 8, tolak-tolak dengan 24, so you dapat tambah 16Y, 20 tolak dengan 40, dapat negatif 20 sama dengan 0. Awak tak dapat lagi 3 markah. Dia nak 3 markah kan? 3 markah. Tapi nanti tengok. So sampai sini you tengok boleh simplify tak? Tidak boleh sebab 20 dengan 3. Tak boleh simplify. You kena positifkan X. So jadi 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 12X tolak 16Y tambah 20. Wajib sama dengan 0. Terlupa sama dengan 0, rugi markah. Jadi penat-penat awak buat yang itu. Awak tengok markah di mana? Okey, dekat sini kalau dia tak bagi kamu persamaan, dia bagi ayat, kamu buat persamaan dia ni. So you boleh dapat 1 markah, di sini 1 markah. Ataupun kalau atas ni tak ada, sini 1 markah, sini 1 markah.
Yang bawah ni panjang berjela, markah nak ambil dekat sini. Jadi, masa kita orang marking, kita orang fikir macam mana tahu? Ya Allah, kesiannya budak. Nak kejar satu markah je kot. Lepas tu kadang-kadang expand kat sini salah. Lepas tu bawa positif negatif salah. So, kita decide, tak apalah. Kalau markah 3, suruh budak buat sampai sini saja. Sebab 3 markah adalah 4.5 minit. Awak nak buat ni kadang-kadang akan membuang masa. Tapi kalau yang macam tadi, tak apa. You boleh buat sebab dia mudah. Tapi kalau dua-dua persamaan macam ni, jawapan terakhir yang kamu nak kira satu tu yang ini. Tapi kalau kamu buat sampai sini je, kamu dah dapat 2 markah. 2/3. Nak kejar satu markah supaya dapat 3/3, awak dah hilang masa sampai 3-4 minit. Jadi sangat rugi. Faham tak maksud saya? Faham. Boleh? Okay. Tapi kalau kamu jenis congak laju, tak ada masalah, buatlah. Jangan, manalah tahu tajuk ni awak buat yang terakhir. Yang lain kamu dah rasa memang power boleh buat. Tiba-tiba kau rasa yang ini, kau tengok masa ada 10 minit lagi, kau dah siap dah. Dah garanti betul semua. Lepas tu kau kata, cikgu cakap jangan habis, kau tinggalkan. Janganlah. Kalau ada masa, buatlah. Okay, so itu locus. Ini yang memang saya nak ingatkan locus ni. Sebab kadang-kadang cikgu terlupa cerita pasal simplify. Dan you write tu, general dia ni iaitu positifkan dia. Itu locus. Okay, jadi jangan kejar sangat yang satu markah tapi awak tertinggal yang banyak-banyak. Okay, jadi ni nampak? Ni nampak ni. Kan dia kata, ni. Ini senang. Yang ini senang. Sebab dia kata, satu titik P. Bila dia kata titik P, so you tuliskan. P-nya adalah X, Y. Dia kata bergerak dengan jaraknya dari A. So, jari A. A kita apa? Okey, kat atas mungkin dah bagi soalan. Ambil titik A-nya apa? Sentiasa 4. Jadi, PA sama dengan 4. Yang ini tak ada masalah. Sebab tu awak tengok markah dia 2 je. Sebab dia senang. Kalau tadi sebab dua-dua kena setkan, lepas tu kena expand, sebab tu markah dia 3. Yang ini markah dia 2 saja. Boleh? Okay. Yang ini pun masih sama. Koordinat titik persilangan masih sama dengan ratio diberi. So ratio ni kena hati-hati. Awak kena tengok betul-betul. Macam ni kan dia bagi CD. CD yang panjang. Dia bagi PD. P pergi D 3. C pergi D 4, bermakna yang kecil tu 1. Tapi ramai budak dia berasan yang C ratio tu, kalau contohnya kan sini A, sini B, sini C. You kena tengok A, B dengan A, C ke, A, B ke dengan B, C ke. Kena tengok keadaan dia bagi tu macam mana. Boleh? Okay. Ni semua sama. Okay, saya harap kamu cubalah jawab soalan-soalan locus ni. Okay, kalau sebab dah habis dah. Locus ni sebenarnya dah habis dah. Okay, semua ni ni pun senang. Sebab dia kata titik T bergerak dari S. So, buat je lah TS sama dengan 5. Tapi SPM biasanya dia buat kanan kiri yang macam yang panjang tadi. Okay, kau banyak. Semua saya dah sentuh. Jadi, ada soalan apa tak? Ni pun sama lagi. Ni nampak. Dia cari luas. Cuma awak kena ingat. Bila dia kata buktikan, tunjukkan dia adalah kolinear. Kolinear is segaris. Okay. Pelajar biasanya akan mencari kecerunan. Betul. Bila dia kolinear, maksudnya dia dalam satu garisan, bermakna dia punya kecerunannya adalah sama. Tapi sebenarnya yang mudah, bila dia dalam satu garisan, you cari dia punya area equals to 0. Boleh? Okay? Macam mana? Tak, contoh kan ni titik A, ini titik B, ini titik C. Okay, saya bagilah contoh sini 2, 3, sini 5, 8. Ni contoh tau. Then ini 7 dengan A. Soalan kata cari nilai A. Kalau ABC tu adalah kolinear, segaris. Jadi, apa yang awak buat? You cari area 1/2, area 2, 3, 5, 8, 7A. Ambil lagi 2, 3, you buat sama dengan 0. Sebab dalam satu garisan tak akan ada luas. Jadi bila statement dia A, B, C are kolinear, maksudnya segitiga tu A, B, C tu adalah segaris, you buat area equals to 0. Boleh?
Faham tak? Oh, Ha. kalau ada soalan buktikan. Yes. Dia kata buktikan. Dia kata buktikan adakah. Dan soalan dia akan ada contoh. Contoh. You tengok soalan locus ni. Ni soalan locus ni. Ni jawapan. Lepas tu dia kata tunjukkan buktikan sama ada dia menyentuh paksi Y ataupun tidak. Kalau dia kata menyentuh paksi Y, you ambil. Ini persamaan dia tahu. Contoh kamu dapat ni. Kalau dia kata menyentuh paksi Y, di sepanjang paksi Y, X-nya kosong. Jadi X ni kosong bermakna persamaan kamu tinggal Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 45 sama dengan kosong. Okey? Soalan tanya adakah dia menyentuh paksi Y ataupun tidak? Apa nak buat agak-agak? Siapa ingat? Sebab ini dia berkaitan dengan topik lain sebenarnya. Apa dia? Kalau cerita pasal sentuh paksi tu. Linear law ke? Bukan. Vector. Tajuk quadratic. Quadratic equation, quadratic function. Okay, type of roots. You have 3 type of roots. 3 jenis punca. Iaitu menggunakan formula. Apa dia type of roots punca dia? Tak ingat. Tak AB ingat. kot. Ha? Alpha beta. Alpha beta tu nak buat persamaan. Sorpor tu nak bentuk persamaan. Sekarang kita nak tengok adakah persamaan itu sentuh paksi Y ataupun tidak. So kalau dia kata sentuh paksi Y atau tidak, awak kosongkan X. So you dapat persamaan ini. So type of roots, jenis punca. How many type of roots? Ada 3 kan? Siapa ingat? Aikal? Said? Ada 3 cikgu. Ya, gunakan formula apa nak tentukan? B kuasa 2 tolak 4 AC. Yes. So A kamu di sini 1, B kamu ialah 8, C kamu 45. Gunakan B squared minus 4AC. Jadi you tengok dekat sini B 8 kuasa 2 tolak 4 A. C kamu 45. You tekan kalkulator, you dapat jawapan dia negatif. Dia kurang dari kosong. So bila B squared minus 4AC less than 0, dia sentuh ke tak paksi tu? Cepat, siapa tahu? Kalau less than 0 dia no roots No roots. Yes, betul. Bila no roots, sentuh tak? Tak sentuh Tak sentuh. Tak. Ya, okey. Jadi soalan ini dia suka kaitkan juga dengan tajuk itu. Jadi kalau dia kata tentukan dia sentuh paksi X atau tidak, kalau dia kata paksi X, kamu kosongkan Y. Macam tu. Boleh? Okey. Okay. Okey. So, tengoklah kat sini. Okey, ada 24 slide tadi. Jadi ada baki-baki lagi slide yang saya tak tengok ni. Sebenarnya soalannya lebih kurang sama. You tengok. Dia akan tanya koordinat, dia tanya persamaan, dia tanya locus. Atau dia tanya luas. Okey. So, saya dah sharekan soalan. So, saya harap awak buat. Ada soalan, tanya. Okey. Kalau tanya soalan kat saya, kadang-kadang saya tak jawab. Bukan sengaja. Kadang-kadang baca tapi tak terjawab. Kadang-kadang tengah buat kerja apa. Dan you tanya balik. Cikgu, macam tu. So, saya akan tengok balik. Okay? Boleh? Boleh? Okay. Okay. So, boleh cikgu. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya stop kat sini. Jaga diri. Jangan lupa solat asar dulu. Okay? Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Sama.